jam, maka entry saya juga di re-entry 4 jam. Tetapi saya pergi kepada lower time frame untuk menunggu struktur yang lengkap. Baru saya entry. Ui, kuat dia naik. Okay, kalau momentum dengan ekstrim berlaku serentak, satu tindakan perlu kena buat. Okey, kalau momentum dan ekstrim, maka kita kena tunggu ekstrim menjadi TP wajib. Reverse retest entry kalau nak entry buy, maknanya kita buy pada TP wajib. Sebab TP wajib adalah re-entry pada trend. Okey, kalau MHB. MHB ni pada selalunya lah, kalau market tengah trending up, berlaku ekstrim TP wajib MHB turun semula untuk mencari kena arah kukuh. Selalunya dia terbatal di situ, tidak terbentuk kena arah kukuh. Maka perjalanan itu adalah perjalanan trend pada trending yang kuat. Jadi cuba abaikan untuk mencari MHB dulu. Sehingga satu tahap di mana top BB mula mendata membentuk MHB yang berulang kali. Kalau MHB takat sekali, dua kali tu kadang-kadang ketika market tu masih trending, maknanya trending up tu masih kuat, maka cari re-entry. Kalau terbatalnya re-entry itu dengan terbentuknya kena arah kukuh yang valid, maka di situ kita cut loss pun kecil. Ha. Cara memvalidkan re-entry apabila TF H4 ada re-entry. Senang dia. Re-entry MA510 BB di H4, maka market kena pergi kepada low BB 1 jam. Di low BB 1 jam, adakah dia akan membentuk ekstrim atau rejection? Dua benda ni je yang berlaku. Adakala dia bentuk ekstrim, adakala dia membentuk rejection. Selalu rejection ni berlaku, dia berlaku dengan kadar yang cepat. Dia reject, lepas tu satu dua candle dia terus naik. Yang membentuk ekstrim ni selalunya dia akan melakukan sideway. Bila sideway dia mudah untuk membentuk ekstrim. Sideway yang panjang. Nah, dia dua keberangkalian. Kalau ada ekstrim sell, turun untuk membentuk re-entry. Bila sampai pada MA510 low re-entry, okey, untuk confirmation buy di re-entry itu berlaku, boleh diambil kira ataupun tak untuk memulakan entry, pergi kepada satu lower time frame. Di mana di lower time frame market akan berada di low BB. Di low BB, ketika low BB ni yang selalu dua benda yang berlaku. Okey? Rejection atau extreme. Kalau nak confirm lagi, pergi lagi satu time frame, iaitu bawah dia, iaitu 15 minit. Dia terbentuk MHB, paling tidak pun ekstrim wajib berlaku. Itu. Okey. Cara entry ZZF bagaimana? ZZF struktur lain masuk kelas bulan 9 ni. Bulan 9 ni kita ada kelas intermediate. Di situ saya akan elaborate lebih detail tentang struktur BBMA dan struktur dalam struktur BBMA itu ada struktur ZZL. Sebab ZZL ni dia kena, macam mana nak cakap? Dia kena explanation yang lebih detail tentang struktur ZZL dan dikonfirmasi dengan dua, iaitu RSI dan juga CCI. Boleh tak nak masuk kelas intermediate tanpa syarat? Boleh, kau PM aku sendiri. Senang cerita. Ni siapa dia? Nama pun tak ada. iPhone je. Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Tapi saya nak kena tahu kefahaman basic tu macam mana. Tak ada masalah pun. Nanti PM saya terus. iPhone ni nama apa? Nama iPhone. Daftar cikgu. Okey. Okey, untuk pendaftaran intermediate kita tak buka lagi, tapi soon lah kita akan buka, insya-Allah. Semua kita sedang identify tempat. Kita sedang identify tempat. Okey?
untuk pastikan pada tarikh yang kita buat kelas tu, tempat tu tidak menjadi komplikasi, tak ada masalah nanti last minute dia orang cancel ke apa tak. Sebab kita akan confirm, kita akan buat bayaran. Amin. Terima kasih, Kak. Apa-apa pertanyaan boleh tanya pada admin BBMA. Terus di apa di Telegram BBMA ataupun PM direct lah, senang cerita. Kelas basic online ada tak? Sari-sari. Kelas basic online bukan tak ada. Tapi tak sempat. Masa tak ada nak buat. Okey. Intermediate di Malaysia atau Indonesia, cikgu? Saya selalu intermediate ni di Malaysia. Bulan 9 setahun sekali. Itu hari perancangan nak buat di Rembang. Tapi tak boleh. Masa tak ada. Kita adakan kelas basic saja di Rembang. Macam mana nak belajar basic di Brunei? Tunggu di Miri nanti. Basic di Jakarta, cikgu. Jakarta tak ada lagi planning, insyaAllah. Nanti kita akan ada. Kita akan tanya tengok FIGT dia orang nak sponsor ke tak buat kelas basic di Jakarta. Intermediate 2 hari. Korang nak tanya soalan ke kau nak tengok aku buat analisa? Aduh. Kalau Nisa, market tengah jalan ni. Kita nak bagi signal. Buy je lah. Daily dah break atas. Tu, jauh lagi nak jalan. Sebab dia trending up. Sebab datang daripada ekstrim yang sangat kuat untuk meneruskan perjalanan dia. Dan dia reject pada low BB. Di mid BB daily. So maknanya kekuatan, kalau berada 5-10 low dan mid BB di daily, maka dia berada di low BB 4 jam. Kan saya dah cakap, low BB 4 jam ni tak semestinya dia berlaku ekstrim. Dia boleh berlaku ekstrim dan boleh juga berlaku rejection. So maknanya candle berada dalam BB. Ini yang perlu kita faham. Kadang-kadang nak nunggu ekstrim, tiba-tiba ekstrim tak muncul-muncul, market dah jalan macam ni. So refer pada lower time frame. Ada tak structure dia? Tak ada juga. Reject lagi. Check lagi-lagi bawah. 15 minit. Ada tak? 15 minit. Ada. Double extreme dekat sini dia bagi. Divergent lagi. Contohnya kan. Ini setup-setup yang orang kata apa yang saya perkenalkan di dalam intermediate yang mana untuk mudahkan kita faham macam mana kita nak memulakan entry. Okay? Tu ada news ke malam ni? Saya pun tak check ada news ke tak ada news. Sekejap. Kalau ada news malam ni, maknanya pergerakan-pergerakan market tu akan membawa pada lebih kuat. Okey? Apa ni? Ada soalan lagi tak? Jangan soalan tanya pasal kelas. Kelas kita akan umumkan, jangan risau. Cuma yang jadi masalahnya sekarang, kejap ada phone pula. Hello, brother. Ha? Saya kat bilik tengah buat Zoom live. Zoom live. FIGT. Dah. PM kat Zoom minta link. Ini dengan FXGT tau. Okey. PM kat Zoom. Baik. Okey. Ada soalan lagi? Hari ini tak ada news, cikgu. Okey, kalau tak ada news, okey. Market bergerak mengikut technical. So, maknanya kalau kita tengok pada GBP USD sekarang ni, technical dia ngata naik. Tengok di weekly. Maknanya momentum terus bergerak naik. Tak sampai pun re-entry. Tapi re-entry yang sangat kuat dari bawah ni membawa dia menjadi momentum tu. Maka perjalanan tu akan meneruskan perjalanan. SL atau cut loss di mana kalau ikut di low BB TF2. Dia senang je. SL
Dia macam ni. SL dalam BBMA, apabila struktur ataupun signal dan setup itu batal, maka cut. Dia tak kira di mana, tak kira apa time frame. Kalau time frame you trade time frame 1 minit sekalipun, tetapi bila you entry pada struktur BBMA di 1 minit untuk scalper, bila market tu breach ataupun di break dia punya setup atau struktur tu, maka cut. Sebab itu dalam BBMA, kalau kita betul-betul faham, maknanya kita tahu, kita faham struktur. Bila kita faham struktur, okey, kita tahu yang mana struktur yang lengkap, yang mana struktur yang terbatal. Bila struktur itu terbatal, maka kita cut. Di kesempatan yang orang kata apa, yang floatingnya sikit. Okey? So, kita boleh cut. Tak ada masalah. Alright. Itu cut loss kita, stop loss kita. Sebab tu kalau cut loss tu kita cut loss tak banyak. Okey, ada yang minta minyak. Okey, minyak. Minyak kat mana? Okey, crude oil. Okey, tu dia crude. Jauh ni jatuh. Lama tak tengok ni, 55. Okey, kita tengok dari atas, daripada daily dan daripada weekly. Okey. Weekly dia buka gap jauh kat bawah. Okey, weekly kalau kita tengok ni pada overallnya trending down. Sebab apa? MA50 ni masih trending down. Dan kalau dilihat daripada atas ni dari awal bulan Disember itu hari, lama ni weekly ni, awal Disember, hujung Disember. So maknanya di sini dia dah ada buat ekstrim pada BBM data, continuation turun naik untuk membentuk re-entry. Ni arah kukuh dah jadi, re-entry dah jadi, trending tengah down. So maknanya struktur yang menunjukkan kepada perubahan arah untuk penurunan, kenaikan setup untuk penurunan, dan continuation dia adalah continuation penurunan sebab momentum dia kuat. Tu kenaikan yang selepas itu pun kenaikan untuk membentuk re-entry. Kenaikan ni hanya untuk membentuk re-entry setelah ada momentum. So, continuation tu berlaku. Cuma dia bila buka-buka gap macam ni minyak, biasalah. Payah nak cakap. Sebenarnya kekuatan, tengok. Kalau dilihat di sini daily pun dah buat extreme sell yang extreme yang abnormal lah ni, extreme yang mengikut trend ni. Extreme sell ketika trending sell. So maknanya kekuatan penurunan tu diteruskan dengan momentum. Kenaikan okey. Selalu tadi soalan keluar, kalau ada extreme, kalau ada momentum, mana nak ikut? Ikut extreme TP wajib lah. Sebab bila berlaku extreme akan berlaku reverse retest untuk mencari TP wajib. Dan ketika mencari TP wajib itu, dia adalah re-entry yang mengikut trend. Kita tengok ni. Ni. Trending down, re-entry sell di ketika TP wajib. So, maknanya penurunan ni diteruskan dengan penurunan mengikut trend. TP wajib. Okey, kenapa dia lajak? Kenaikan ni terlajak. Okey? Kenapa kenaikan ni terlajak? Ini balik kepada time frame atas dia, ada tak kekuatan dia? So maknanya momentum tu adalah momentum weekly, maka re-entry tu pastinya kena cari re-entry pada weekly. Kalau cari pada daily dia terlajak lah. Dia jadi macam ni lah. Terlajak. Okey? Lepas tu tengok pula 4 jam. 4 jam membentuk struktur lengkap. Ketika re-entry daily dan re-entry weekly. So, maknanya perjalanan ini adalah perjalanan yang membawa kepada satu pergerakan jarak jauh. Okey. ZZL dia ada struktur lain. ZZL ni struktur lain. Okey. Kita belajar struktur BBMA ni dulu.
bila kita faham tentang struktur BBMA, maka kita akan faham pergerakan keseluruhan market. Itu yang penting, itu yang utama bila kita faham. Okey? Boleh dengar tak suara saya ni? Boleh ikut tak? Senyap Boleh je dengar kot. cikgu. Saya rasa takut diorang tengah Boleh tak eh? fokus ni sebab tengok goal kot. Ni kalau makin tengah live. Cepat. Siapa ngaku tengah tengok goal tu? Gol cikgu bagi Anissa karang-karang sikit last sekali cikgu Ayah gol lah. Gol mahal nak trade. Sekarang 8.40. Semua sambil tengok cikgu sambil tengok gol ni. Hmm. Apa jadi kat gol sebenarnya? Gol tengah naik tu yang diorang macam diam semua tu. Kan saya dah cakap. Gol naik ni naik sekadar sementara. Korang jangan terleka. Betul. Gol naik untuk membentuk weekly. Sekejap lagi kita cerita pasal gol. Okey, kan cerita pasal minyak dulu. Minyak ni struktur dia lengkap untuk melakukan penurunan. Siapa yang trade minyak nampak lagi jelas daripada gol. Kan? So, bila melakukan penurunan yang jelas macam ni, momentum, ada re-entry, continue, kan? Naik balik untuk, kenapa dia naik balik? Kan? So, mungkin time frame 4 jam ni tidak ada momentum untuk melakukan re-entry. Tetapi time frame atas pada dia ada. Bagaimana pula dengan 1 jam? Ni zone zero loss ni minyak. Kau nak tanya minyak zone zero loss, ni zone zero loss. Tunjukkan korang. Ni. 1 hari, 2 hari, 3 hari. So, struktur dia adalah struktur lengkap penurunan. Kena ada benda-benda macam ni. Macam ni, jumpa boleh lah cerita. So, nak lagi detail, kita jumpalah bulan 9 ni. Okay? So, sekarang, pada 1 jam, market melakukan struktur lengkap buy. Arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry. So, maknanya, kenapa kenaikan berlaku pada time frame kecil? Disebabkan signal penurunan berlaku pada time frame besar. Mungkin di daily. Di daily sedang buat apa? Dia ada kenaikan untuk membentuk re-entry. So, maknanya re-entry pada daily akan berlaku. Ketika re-entry daily nak berlaku ni, so maknanya time frame kecil, dia akan buat structure buy. Sebab itu, bila sampai pada time frame ataupun re-entry di time frame besar, maka terbentuk structure sell. So sekarang dia belum sampai lagi minyak ni kepada daily punya re-entry. So 4 jam masih dalam perjalanan. 4 jam buat candle arah kukuh. So kalau ikut cycle, bila dia buat candle arah kukuh, dia pasti akan turun membentuk re-entry. Lepas tu baru dia sambung untuk melakukan re-entry sell semula pada time frame atas. Dan ketika re-entry di time frame daily pada MA510 high tu, maka di time frame 4 jam, di time frame 1 jam wajib berada pada top BB. Ketika di top BB kita nak pasti sama ada dia melakukan rejection di time frame kecil, dia kena berada pada top BB ataupun dia membentuk MACD. Cikgu punya suara putus-putus. Ha? Cikgu punya suara tadi putus-putus. Boleh cikgu ulang sekali lagi tak? Ulang yang kat mana? Dalam Putus saya. Sekarang okey tak? sekarang okey. Okey. Kenapa kenaikan berlaku pada daily? Sebab ada structure buy di daily dan adanya structure buy pada 4 jam dan juga di 1 jam. Okey. Di 1 jam lengkap struktur naik. Tetapi belum ada lagi struktur sell. Struktur untuk turun. Kenapa? Kerana di daily ni belum sampai daripada setup re-entry sell tadi tu. Bila dia sampai pada MA510 dan MACD di daily, maka secara otomatis dia akan sampai pada top BB di 4 jam.
dan terbentuk struktur MHB pada 1 jam. So, baru lengkap untuk melakukan penurunan. Sebab tu market naik dulu di time frame kecil kerana membawa pergerakan dari low BB tu mencari kepada TP wajib. Ketika di daily itu juga sedang adanya extreme buy. Okay? So, perjalanan pergerakan market ni dia berkisar dalam struktur. Time frame mengatakan penurunan, tetapi time frame besar mengatakan penurunan, tetapi di time frame kecil mengatakan kenaikan. Kenapa? Kerana time frame kecil naik untuk membentuk setup pada time frame besar. So, maka kita marking di mana time frame besar tu. Marking. Kan? Bila kita marking, kita tahu anggaran kenaikan itu sampai ke mana. Untuk time frame besar. Jadi struktur di time frame kecil, kita ikut struktur time frame kecil membawa kenaikan itu bagi menyampaikan kepada setup di time frame besar. Maka sampai setup di time frame besar, time frame kecil akan membentuk struktur penurunan. Kerana di struktur di setup time frame besar melengkapkan struktur asal market. Struktur asal market daily adalah melakukan penurunan. Okey, kita tengok sebagai contoh ni dekat sini ni yang saya marking kat atas ni, ekstrim ni. So, maknanya ketika ekstrim di daily, maka dia adalah re-entry di weekly. Ketika re-entry di weekly ni, candle dah sampai pada re-entry weekly tu, maka di situ akan terbentuk ekstrim dan terbentuk MHB di time frame ketiga. Ni ekstrim time frame kedua, MHB di time frame ketiga. Ekstrim TPOJ MHB. Maka dia melengkapkan struktur. Ini yang tanya saya tadi MTF. Inilah MTF. So, maknanya melibatkan 3 time frame. Okey, contoh. Benda yang sini sedang berlaku apa? Ekstrim. Kalau ekstrim pada top BB di weekly, maka monthly adalah re-entry. Di situ pada MA510 dan MACD. Datang daripada mana? Datang daripada arah kukuh sell monthly dari ekstrim terus turun. So, sekarang kalau kita tengok, okey? Kalau kita tengok monthly, bulan sudah punya candle, dia mengatakan apa? Momentum. So, maknanya perjalanan baru. Dia mematikan kenaikan. So, kenaikan minyak sekarang ni sekadar bersifat sementara untuk membentuk struktur penurunan pada time frame yang di bawah daripada monthly. Kemungkinan penurunan yang di daily ni, okay, sekadar membentuk satu kekuatan untuk penurunan pada weekly dan monthly ni. Okey, di daily ni kita tengok ni, penurunan dia dan kenaikan dia. Kenaikan ini sekadar untuk membentuk struktur penurunan yang kuat. Kalau kata breakthrough sini, re-entry pada daily. So, maknanya kenaikan diteruskan untuk membentuk re-entry weekly. Tetapi selalunya dia akan turun semula untuk membentuk MHB dan kenaikan mencari weekly. Maknanya cycle daily itu dihabiskan dulu dengan TP wajib, turun untuk membentuk MHB, lepas tu turun naik untuk membentuk re-entry pada weekly. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kalau tengok pada silibus yang lebih tinggi, kita ada 2 kali ekstrim. Maknanya ekstrim, double ekstrim. Double ekstrim ni selalunya dia tidak terhenti pada mid BB. Selalu dia terhenti pada top BB. Keberangkalian kenaikan ini akan membawa kepada top BB daily dan re-entry pada weekly. Hati-hati. Okay? Sebab dia dah 2 kali jadi ekstrim. Kalau kita tengok dia double ekstrim, selalunya dia naik. Melepasi di time frame yang membentuk double extreme tadi. So, maknanya kenaikan kalau kita tengok pada time frame 4 jam, dia akan melakukan penurunan untuk membentuk re-entry setelah ada arah kukuh ni. Kenaikan ini akan terus membentuk momentum
pada 4 jam membawa kepada weekly punya re-entry. Jangan kering tekak. Aircon sejuk. Ada soalan tak? Banyak soalan. Alright. Okay. Minyak dah okay? Saya nak break sekejap.